Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Cerita tak pandainya mereka bab ekonomi. Saya nak cerita apa yang berlaku di Kedah. Okey. Apa yang berlaku kalau di lebih Kedah. awal memang aku kejar lagi awal. Apa yang berlaku di Kedah. Right. Okay. So, ini yang berlaku di Kedah. Akmal Nasir, YB Akmal Nasir sekali lagi pergi melawat satu projek sakit di Kedah. Kan? Apabila mendapati bahawa projek tersebut tidak boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilakukan dalam tempoh yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Okay, kita dengar. Kalau Wabi main awal pada tu sikit memang tak ada apa. Dah aku bawa dilantik bulan 12. Kalau lebih awal memang aku kejar lagi awal. So Loji rawatan air Loji rawatan air di Kedah menghadapi masalah. Sungai Limau. So with whatever yang you ada ni, bila you boleh siap? Plan kita yang kita start serentak semua structure. Kita terikat juga dengan Subkon asal. Kata Subkon tu tanggungjawab Menkon, bukan tanggungjawab pada pihak pemilik projek. Yang ni berapa juta kita bagi geran? 89 campur dengan tadi 129. Jelas pemahaman saya, syarikat kamu ni salah juga buat banyak je. Saya punya pandangan, show air ni tak boleh buat main. Tak kata delay, kerja kontrak kamu boleh kata delay. Tapi air ni tak stop. Dulu kalau saya jaga rumah, bila pun taman dah baru siap dah air pun jadi isu. So komitmen tu macam mana? Sekarang bila boleh siap? Nanti saya bawa syarikat pergi jumpa orang kampung pun tak. Boleh tak kita dapatkan recovery plan? Dalam keadaan sekarang, normal plan doesn't work anymore. Because saya nak diyakinkan cakap mulut tak boleh. Right now, I do not know where's the track. Please nak kena tahu. I mean, you are the engineer. I'm not the engineer. Tak ada tu recovery plan. Belum finalize. Kalau betul kan, you nak siapkan ni kan? We need that program. Nak tengok you punya recovery plan tu macam mana. But I think by now, need to be proper. Ada program-program yang disusun, tu kena commit to that program. Right. Interesting Tak, recovery plan pun tak ada tuan-tuan. Recovery plan pun tak ada. Menarik bila dia kata kita tak ada recovery plan, kita recovery plan pun tak ada. So something interesting lah yang berlaku di Kedah sekarang ini. Bagaimana dia cerita Lita. Kan tadi saya baru tengok satu TikTok tentang Lita kan, dia kata Menteri Besar Kedah kata buka mulut mohong, tapi dia yang bohong. Saya baca je, dia kata. Saya tukang baca. Thank you Firdaus. Dia kata apa? Kita sudah spend daripada 30 juta, kita dah spend 10 juta untuk Lita di Kedah, Lita lumba kat Kedah. Lepas tu ada orang pergi check, jangan kata 10 juta, tanah apa pun tak nampak. Macam mana dia kata 78% dah siap. 78% apa? Jalan pun tak nampak apa tuan-tuan. Apa benda ni, bohong ni Menteri Besar Kedah ni kan.
Level macam ni yang kau percaya jadi pemimpin kan. At the same time kita tengok logi rawatan air critical sekarang ni. Ni nak masuk bulan Ramadan ni tuan. Nak masuk bulan Ramadan, tak lama lagi hari raya. Logi rawatan air tu confirm tak boleh siap. Logi rawatan air di Johor dah siap dah. Tapi logi rawatan air di Kedah tak siap. Sekarang ini di Kedah airnya reserve air Kedah negatif. Reserve air Kedah negatif. Kalau korang lepas ni bagi dekat PAS juga memerintah, aku tak tahulah. Aku tak faham lah. Kan? Tak faham macam mana fikir orang Kedah ni. Orang Kedah ni bukan bodoh tuan-tuan. Orang Kedah ni bijak-bijak. Ramai kawan-kawan saya orang Kedah. AG Koko tu orang Kedah tuan-tuan. Oh, dia punya main jazz dia tu. Oh, saya kagum. Bijak orang Kedah ni. Kan? Orang Kedah ni bijak. Tapi kenapa nak bagi negeri diperintah oleh pemerintah sebegini? Sebab apa? Sebab dia kata kononnya dia paling Islam. Malam tu saya debat balik dengan Alif Western. Dia tukar nama tuan-tuan. Alif Western tukar nama. Lepas tu dia kata, pemerintah ni mesti seorang ulama. Dia kata, saya tak tahulah betul ke tidak dia kata macam tu kan, ataupun saya silap dengar. Saya kata pemerintah seorang ulama sebab apa? Mesti seorang Islam yang tinggi takwanya. Apakah pemerintah sekarang seorang bukan Islam? Oh, kurang takwa. Macam mana kamu mengukur takwa orang? Macam mana kamu mengukur takwa orang? Sebab itu saya kata dalam surah Al-Hud, Allah menyebut dalam surah Al-Hud ada 2 ciri pemimpin disebut. Saya kata kat dia, saya tanya dia, apa 2 ciri pemimpin disebut oleh Allah di dalam surah Al-Hud? Tergagap-gagap dia nak jawab. Kau cerita tentang Islam, kau punya sembang tentang Islam macam kau lah orang terpaling tahu tentang Islam. Aku tanya benda asas pun, dalam tentang siasah syariah, tentang politik Islam pun kau tergagap-gagap nak jawab. 2 benda paling penting sebagai seorang pemimpin. Tak pernah Allah SWT kata kamu mestilah seorang ulama yang pakai serban paling tebal. Tak pernah. Dia apa yang 2 ni tuan-tuan? Pertama, amanah. Kedua, kompeten. Dia ada kompetensi. 2 benda ni, kompeten, amanah. Amanah of course lah, maksudnya amanah lah seorang yang berintegriti dan sebagainya. Tetapi yang kedua tak cukup kena amanah. Dia mungkin seorang yang baik, yang warak, yang tak rasuah mungkin. Tetapi tak pandai mentadbir pun tak boleh. Kan? Dia punya pentadbir itu yang Rasulullah sebut dalam satu hadis, ruwai bidhah. Apa itu ruwai bidhah? Iaitu pemimpin yang sebenarnya tak layak berada dalam kedudukan itu. Dia akan merosakkan, akan menghancurkan negeri pemerintahan tersebut. Tuan-tuan tengok cerita projek bilion, million, juta, projek itu, hang sana, hang sini. Apa jadi? Kedah air pun tak boleh settle, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita jarang kita dengar Kedah ada masalah air sebelum ini. Tiba-tiba tahun PAS memerintah ni, keadaan air Kedah menjadi sangat teruk. Tambah pula, ni dia nak masuk musim kemarau ni, di bulan Mac. April, Mei, Jun ni tengah tahun adalah musim kemarau. Sekarang dah terik dah, panas, dia punya panas tu dah terik dah. Dan masuk musim kemarau nanti, masuk bulan Ramadan, masuk Syawal bulan 4 nanti, tu dah start musim kemarau. Orang Kedah macam ni? Kan? Saya tak boleh nak kata apa. Tetapi, apa yang puak? Kenapa akhirnya ramai orang Islam kita tertipu dengan dakyah sebegini, tuan-tuan? Dia satu masalah, itu saya kata again, saya ulang balik cerita ni. Satu masalah orang kita ni, orang Islam lah saya kata, bukanlah semua, ada di antara orang kita ni, kita beriman kepada mukjizat. Kita beriman kepada karamah. Kita beriman mukjizat itu hanya diberikan kepada para rasul, para nabi. Manusia tak ada mukjizat. Karamah ini diberikan kepada orang yang terpilih, dan yang dapat karamah ini tak ada orang tahu melainkan di pengikut-pengikut dia, dan dia bukan digunakan untuk mengubah syariah. Dia ada kelebihan-kelebihan. Sebab itu ada satu hadis, takutilah firasat orang mukmin. Kita tahu itu antara karamah yang ada disebabkan firasat. Tetapi bukan bermakna semua orang yang mukmin itu, semua orang Islam itu mukmin. Dan belum tentu daripada pakaian dia, daripada rupa bentuk dia seorang mukmin, belum tentu.
Sebab mukmin ni adalah sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu sebab mukmin ni orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Sebenar-benar keimanan macam mana kita nak menilai? Kita tak boleh nilai. Kita sendiri pun tak boleh nak nilai iman kita. Now, saya bawa balik tadi cerita tadi. Now, isu dia adalah kita ni, orang kita ni bila dia melihat kita mengharapkan satu utopia, satu angan-angan utopia. Kalau laksana hudud confirm baik manusia. Kalau ulama memerintah confirm settle masalah. Semalam saya cerita tentang Hadi. Hadi kata kita ni menghapuskan pencen itu apa orang kata tak madani. Macam burung tiung dia kata kerajaan madani ni, burung tiung pula keluar. Tak madani dia kata. Saya tanya soalan simple, kalau saya ada dekat situ saya tanya. Pada tahun 2040 diunjurkan bahawa pencen kalau sekiranya diteruskan skim sekarang, kerajaan kena menanggung 140 bilion setahun hanya untuk bayar pencen saja. Macam mana Hadi nak cari duit nak selesaikan masalah itu dengan hutang kita yang berlambak? Pendapatan kita, bajet kita pun 400 bilion saja setahun. 1/4 nak guna bayar pencen saja. Pembangunan, bayar emolumen, bayar gaji dan sebagainya, bagaimana? Pengurusan sebagainya, bagaimana? Daripada 30 bilion yang kita bayar sekarang ini. Itu saya kata, sebut sedap tuan-tuan. Penyelesaian, dia tak ada. Dia berharap miracle. Orang-orang kita ni, kita harap macam, oh bila ada miracle, kita akan ada miracle. Hadi jadi Perdana Menteri, confirm settle masalah. Itulah masalah kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah Islam tu sendiri, even tamadun, Khulafah Ar-Rashidin sampai kepada khalifah-khalifah, bukan khalifah semua, bukanlah satu negara atau satu pemerintahan yang sempurna seolah-olah dekat awang-awangan. Tak ada. Mereka pemerintahan yang sama je. Ada baik, ada buruk. Ada pemerintah yang jahat. Ada pemerintah yang bunuh orang. Ada pemerintah yang pergi penjarakan orang. Ada. Ada juga pemerintah yang baik. Mereka hanyalah manusia biasa. Cuma bezanya, ada pemerintahan mereka itu membawa kepada pemikiran yang betul. Secara umum, ya. Tetapi ada sejarah-sejarah hitam di dalam sejarah itu. Maksudnya, sama sahaja. Sebab itu bagi saya, bila kita bercerita tentang pemerintahan, kita sebenarnya, dia bukan masalah engkau ulama ke bukan ulama. Isunya adalah, adakah kau mampu atau berkemampuan untuk mentadbir dan kau mempunyai knowledge untuk mentadbir dalam dan memerintah. Kita tengok negeri Kelantan, kita tengok 4 negeri PAS tuan-tuan. Negeri Kelantan, negeri Terengganu, walaupun ada minyak, kita tengok apa kebergantungan Terengganu selain daripada minyak. Kita tengok negeri Kedah, saya dah cerita tadi. Kita tengok satu lagi negeri Perlis. Kita compare Kedah, kita compare dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang diperintah oleh siapa? Sebelum ini Gerakan. Sekarang ini DAP. Tengok jurangnya terlalu jauh di antara Pulau Pinang dengan Kedah. Kenapa? Why? Why is that happening? Kenapa itu berlaku? Sepatutnya kalau PAS dah memerintah di Kedah dan juga di Kelantan selama puluhan tahun, Kedah selama 4 tahun ini, sepatutnya Kelantan lah negeri yang paling maju di dalam negara kita. Menjadi contoh, menjadi orang kata apa, the pinnacles. 3 negeri yang mempunyai ramai orang rakyat paling miskin. Salah satunya adalah Kelantan. Sabah Sarawak tak payah cerita lah. Negeri pun besar kan. Tapi Kelantan, tuan-tuan, dan satu lagi kajian mengatakan, ini kajian bukan saya kata, 50% penduduk tinggal di rural area. 50% penduduk Malaysia tinggal di kawasan bandar. Dan Kota Kinabalu itu, Kota Baru itu tidak lagi dianggap sebagai bandar, tuan-tuan. It's still suburban. Disebabkan oleh kemudahan dan sebagainya. Tak boleh dikonsider sebagai bandar besar lagi. Kekurangan kemudahan-kemudahan yang ada. Bayangkan macam tu. Seolah-olah sekarang ini Kota Baru level dia bukan lagi level dianggap sebagai level bandar. Bandar yang maju. Now, kita tak buat kita berfikir ke? Alasan yang dia guna, dia orang kata apa? Alasan yang dia guna. Oh, dia kata, sebab apa orang kata tekanan daripada pemerintah tak bagi bajet. Bajet terbesar untuk negeri adalah di Kelantan. Dan 33 bulan PAS memerintah, apa yang dia buat dengan Kelantan dengan Terengganu? Apa yang dia buat dengan Kedah? Tetapi macam mana mereka boleh terus memerintah? Mereka semai kebencian. Mereka guna candu-candu agama. Agama ni dijadikan candu untuk mereka terus hayalkan kita. Dan daripada candu itu lahirnya puak-puak khawarij yang teroris, yang melampau di dalam beragama. Panjang saya cerita ni, saya nak bawa benda ni je.
Hari